kepada praktikal. Dan waktu kita nak sediakan kain kafan dan juga tempat mandi, saya akan terangkan peralatan yang biasa diguna. Baik tuan-tuan, yang ada dalam tuan ni, ini adalah tempat mandi dan kafan portable. Boleh bergerak mana-mana. Semua tempat mandi dia tak bawa masuk, ada kat luar. Ada kat luar. Ini tempat untuk kafan. Yang ni juga boleh jadi keranda bibit kiri kanan juga. Biasa kita bibit tadi atas kan, ini bibit tadi je. Senang kalau nak jalan kat kubur lama, kopit dan sebagainya, bibit. Dan boleh jadi tempat kafan. Di sini ada satu lubang lagi, sebab bawahnya tu tempat ada satu lagi kat luar, tempat mandi. Ini sebagai untuk air mengalir. Lepas tu ada jaring sini. Okey. Baik. Sebab tu kita kadang-kadang ada kes yang nak mandi kat rumah. Jadi kalau orang lama dia biasanya bawa tong untuk naik hailak ke apa kan. Jadi benda tu mungkin susah jugalah. Kalau kat KL susah kita nak bawa barang macam tu. Yang ni ringan. Boleh tahan 200 kilo berat mayat. Han. Ada jual tak? Ada jual. Ada je. Dekat mana jual? Boleh buka nanti. Ya. Saya sediakan. Boleh simpan kat rumah boleh. Mandi kat rumah kan? Buat tidur boleh. Nak tidur buat kapan kan? Boleh sini. Okey baik. Jadi sebelum kita nak mandi kafan jenazah, kita terangkan peralatan. Baik, untuk mandi jenazah, kita hanya gunakan sabun. Sabun tak kisah apa jenis pun. Buku boleh, jenis cair pun boleh. Sabun. Dan juga barang-barang wangian. Jadi contoh cendana. Cendana ni berwarna kuning. Seakan-akan sebut kuning. Jangan tersilap kan. Dan kapurus ni ada yang jenis cube, kita kena tumbuk dulu bagi hancur. Yang ni jenis dah hancur dah, macam garam kasar, boleh tabur. Jadi barang-barang ni adalah barang-barang wangian. Sunat yang salah pilih. Jangan salah pilih garam ke? Jangan salah pilih garam kan. Okey, pertama kita mandi jenazah. Kemudian rukun kedua, kafan. Wajib untuk kafan jenazah ialah kain selai kain. Selai kain pun dah cukup dah. Asalkan menutup aurat. Tapi kalau selai itu tak menutup aurat, kita buat 3 helai. Sunatnya 3 helai. Dan boleh sampai 5 helai kalau jenazah perempuan. Sebab aurat dia lebih. Ya. Warna putih sunat hukumnya. Tapi sekiranya ada warna lain, warna biru, warna hijau, tapi warna putih ada juga, makruh kita guna warna lain. Sebab putih ada tapi kena nak guna warna lain pula, tak boleh. Tapi kalau warna putih ada, kain warna lain ada, tapi dia guna warna yang bercorak pula, maka haram hukumnya sebab sengaja. Corak-corak yang lebih-lebih pula kan. Maka gunalah kain putih itu dekat kita. Baik. Tapi kalau pindah pindah untuk kalau dia nak macam tu, pindah untuk dia nak macam tu, nak pakai baju Melayu kan? Boleh. Pakaikan pada jubah, mayat tu pakaikan baju, tak ada masalah, boleh. Cuma manfaatnya tu sekali je lah dekat mata kita dalam tempat lawa. Tapi dalam kubur hancur, jadi makanan mudah. Baik kita sedekah baju kepada orang lain dapat pakai, orang pun dapat pahala. Si mati pun dapat pahala. Itu lebih baik ya. Baik. Kafan, kemudian solat jenazah dan ke bumi. Baik, dalam bab mandi yang wajib ada ialah air sahaja. Air sahaja yang wajib. Adapun yang lain, wangi-wangian, sabun apa tu hukumnya sunat. Sunat wangi-wangian. Wajib air. Syaratnya ialah meratakan air ke seluruh badan. Okey. Kemudian dalam bab kafan yang wajib ada ialah kain untuk menutup aurat. Lain daripada tu hukumnya sunat dan juga adat kita.
Baik, antara perkara adat yang biasa kita guna, bukan adat lah, macam uruf kita, kebiasaan kita guna kapas. Ini tak wajib ada pun. Ya, kebiasaan kita guna kapas. Kain batik. Apa lagi? Gunting, glove, apron, mask, apa lagi? Baldi gayung. Ini semua adalah barang-barang yang biasa kita gunakan untuk mandi jenazah. Dia tak berkait dengan hukum. Ya, itu keperluan. Adapun yang wajib adalah air untuk mandi, kain untuk jenazah mandi. Maknanya kalau kita tak ada barang lain, ada kain je, boleh tutup je jenazah. Settle, lepas hukum kita. Okey, baik. Saya akan terangkan dulu cara-cara untuk menyediakan kain kafan. Sebab sebelum kita nak mandikan jenazah, kita mesti tahu, kita mesti sediakan kain kafan dulu. Tak boleh dah siap mandi baru kita nak potong kain kafan. Lambat proses dia. Okey, kita alihkan dulu gambar lain. Dalam set yang kami sediakan ni, ini adalah set keluaran SPJ, Surat Pengurusan Jenazah Malaysia. Set yang belum siap potong. Sebab kami sediakan dua set, satu yang dah siap potong, satu yang belum potong. Ini yang berwarna coklat ni set yang belum potong. Dia ada kain 13 meter kain. 13 meter kain. Ada kain batik, ada kain tuala, peralatan mandi, cendana, kabuharu, sabun, air mawar, ada glove, apron, kateban, gunting, dan juga itu antara peralatan yang disediakan. Ya. Kalau satu set lagi, set yang dah siap potong, kotak dia warna hitam, ada dekat luar sana. Artinya dah siap potong, ada 3 helai kain dah siap potong, ada kain kemban, ada kain gosok, ada kain untuk kepala serban, kapuaru semua sedia, termasuk kain tuala, kain batik semua siap. Ni kalau tempat tuan-tuan saya tak tahulah berapa harga satu set. Di sini satu kotak ni 160 je. Sama je. 160. Tapi kalau kat pos Malaysia RM200. Dia pakai kit yang lain. Kalau kita nampak kan. Jadi saya galakkan tuan-tuan semua beli satu kotak satu rumah. Letak dekat atas kotak TV. Sambil tengok TV, tengok dekat. Insaf sikit. Baik. Contohlah, sekarang Ustaz menyebutkan kain, ya kan? Kalau sekiranya kain tu tak ada, kalau dengan plastik boleh tak kita? Apa? Pastikan tutup aurat. Maksud tutup aurat tu ialah tak nampak aurat dalaman dia, tak nampak bentuk badan dia. Cakap plastik boleh tak? Kalau tak digunakan? Plastik tak guna kain, kita guna plastik saja. Boleh lah. Macam kes COVID, kita guna plastik saja. Tapi tutup aurat kan? Kalau tak nampak aurat dia kan? Boleh lah. Tapi kalau ada kain, pakailah kain apa pun. Tak seperti kain putih ni. Tak ada kain ni. Kita nak guna kain batik, kita nak guna kain jubah ke apa, terpulang. Boleh. Yang penting tujuan ialah menutup aurat. Baik. Yang ni saya akan tunjukkan kaedah menyediakan kain kafan. Saya gunakan 10 meter kain. 10 meter. Dalam ni ada 13 meter. Saya guna 10 meter je cukup. Sesuai untuk aurat lelaki dan perempuan. Okey. Kaedah, kalau kaedah orang lama, dia akan ukur mayat daripada tinggi sampai kaki. Dah dapat ukuran, dia akan lebihkan sehasta. Sebab nak buat wujud atas dan bawah. Itu biasanya lah. Ya, sebab nak ikat jenazah. Tu kaedah tu kita kena tunggu mayat dulu. Kena orang tanya, mayat ni berapa tinggi dia? Kan lambat proses tu. Jadi saya akan tunjuk kaedah. Kita potong kain kafan siap-siap ikut standard size dewasa. Standard size 2.5 meter. Sehelai kain bidang 60 dengan ketinggian 2.5 meter. Jadi kenapa 2.5 meter? Tinggi manusia biasanya dalam 17, 18, 16 kan. Maka lebih tu atas dan bawah. Dan dia akan mengecil sebab kita akan lipat, dia akan mengecil. Maknanya 2.5 meter tu sesuai. Jadi kalau kita nak ukur 2.5 meter, takkan kita nak buat tali tip tu mana tu? Nak ukur, potong. Lambat. Kaedah saya ialah kita dah tahu sudah berdasarkan ukuran badan kita. Okey, macam saya, ketinggian saya 1,5 badan saya bersama dengan 2.5 meter. Itu kerana saya dah biasa ukur. Okey, saya ambil kain ni bidang 60 tuan-tuan. Ni 1,5 saya. 1,5 dan setengah. Setengah ni.
1.5 sayur sama dengan 2.5 meter. Itu standard size. Jadi kita pun lipat. Kita gunting. Baik, ada siapa nak cuba? Ikut ni. Ni. Amai. Saya boleh cuba. Tengah umur. Okey, ukur ni dulu. Buat satu dua. Tak. Okey. Okey, ni satu dua dia. Okey. Ambil yang tu pula, bawa sana. Kita tengok setengah sampai mana. Tarik. Tangan ke sana. Okey. Tarik sana. Lagi. Okey, maknanya satu depa ketiak dia bersamaan dengan 2.5 meter. Maknanya memang kalau potong kain satu depa sampai sini. Saya sampai sini sebab rendah sikit sampai sini. Itu kaedah dia. Siapa lagi nak ukur? Boleh kita potong. Bang. Kita potong. Kita tengok. Ukur dulu satu depa. Jadi satu depa. Buat satu depa dulu. Ya nak ukur dulu ni nak ukur. Belum, kain tak siap lagi nak bungkus je lah. Buat lagi. Okey, tengok satu depa dia. Satu depa, alright. Dah. Okey, ambil. Lepas itu lepas. Okey, sampai sini tadi kan. Sana. Jangan silap. Sini. Okey, maknanya sini ukuran dia. Kita ambil lipat. Okey. Lebih kurang saja. Dia terlebih kurang sikit tu tak apa lah. Okey, baik. Tu kejap lagi. Saya bentang dulu. Tak sabar nak bungkus. Okey, settle. Okey, siapa lagi nak try ukuran? Ada lagi satu. Lagi, try. Cuba siapa nak try? Try ukur je, bukan try kapan. Senang kalau lepas ni nak kena guntingkan kapan, dia dah tahu dah. Oh, kalau kain dia dah 1.5. Itu kalau yang orang hidup kita boleh ukur dia tu ni. Bukan. Maksudnya bukan kita nak ukur mayat tu kita ukur. Kita nak potongkan kapan ni ikut pada ketinggian kita. Maknanya standard saiz dewasa 1.5 ni Kita nak potong. kita yang nak potong ni. Macam tukang mani nak potong ni, dia tak payah ukur mayat. Ukur kat badan dia sendiri je dah tahu dah saiz 2.5 meter tu. Ukur yang mayat tu dia anggap je lah. Mayat dewasa standard kita ambil 2.5 meter. Kita lah. Yang 1, 2, 3 tu sama ke ataupun kita panjangkan yang Sama je. sebab kita nak buat Itu nanti kita nak buat kain basic dulu, baru buat kain kembar apa semua. ada yang tak perlu panjangkan satu sebab kita nak buat ni baju bom. Itu nanti. Ini baru potong kain dulu, tak buat jual lagi kan. Baru nak buat basic dulu. Basic dulu. Ini luaran. Ni kita buat luaran dulu. Maknanya nanti saya akan terangkan macam mana buat baju pula, buat kembar pula. Tak betul lah. Nanti yang dia biasa yang layar masa buah tu jadi pendek sebab kita dah akan masuk sini. Itulah kain yang sama ni, kita lipat dulu, dia akan jadi pendek nanti. Jadi pendek. Nanti kita akan tunjuk cara potong baju pula. Ini cuma kita nak potong 3 helai kain dulu. 1, 2, seorang lagi. Okey, bukan kita ukur mayat, tak. Ukur pada badan kita supaya senang kita nak potong kain kapal. Okey, ukur dulu. Maksud saya lah 1 depa setengah saya bersama dengan 2.5 meter. Okey, ni 1 depa. Mungkin standard okey. Okey pada tengah sini kan. Okey. Itu ukuran bersama dengan 2.5 meter badan. Nampak? Tengok. Potong ni. Sebab saya nak memudahkan. Tak payah kita nak ukur mayat, tak payah kita nak ambil tali tip ke apa nak ukur. Kita ukur macam ni je. Okey, 1 depa. Okey. Setengah. Maknanya kita tak ada jenazah depan kita pun kita dah boleh buat. Yes. Tak payah kita telefon hospital. Mayat ni saya siapa? Tak payah. Mayat datang je dah siap dah kain kapan. Kita standard je ya. Ya, standard je. Potong standard je. Jangan menggunakan 10 meter kain je. Kecuali kalau mayat tu memang luar biasa. Tinggi dia 7 kaki. Tinggi dia.
Makin naik dia mana? Okey, kita. Baik. Kita dah ada 3 lapis kain. 3 lapis kain Okey. Kemudian ini 2.5 meter kali dengan 3 lapis kain. Total 7.5 meter. So saya kata 10 meter saya nak pakai. 7.5 meter. Kain yang seterusnya saya nak potong ialah kain kebal. Kain kebal saya guna ni. Saya anggarkan satu dempul saya bersama dengan 1.5 meter. 1.5 meter. Mungkin 1 meter mungkin baras ni. Lebih kurang lah kita anggap satu dempul saya. Ya? Kita potong. Alright. Dia sesuai untuk kita tutup mayat. Kalau kain kebal, okey, ini 1,5 meter ni, lebih kurang macam kita nak ukur tutup badan mayat selepas mandi. Lebih kurang sesuai untuk tutup badan mayat, lelaki dan perempuan, kan? Okey, 7.5 meter campur dengan 1.5 meter 9 meter. Baik, kemudian 1 meter lagi saya anggapkan lebih kurang dalam setengah. 1 meter lah pula ya. 1 meter lagi. Setengah saya ambil. Okey, setengah ni kita potong. Okey, setengah dempul sama 1 meter, jadi 9 campur 1, 10 meter. Ini je kain yang kita gunakan untuk badan mayat. Okey, ini kita akan buat untuk tudung ataupun serban dia, tutup kepala dia. Okey, ni kita akan buat nanti kaedah terakhir. Okey, simpan dulu. Kemudian ada lebih 3 meter kain lagi. Okey, kita ambil sikit untuk buat kain gosok dia. Kain gosok. Saya akan potong sikit bahagian sini. Jika dalam satu kasta, satu juta ataupun satu tapak tangan lah kita buat. Okey, ini tujuan dia untuk gosok badan mayat. Kita potongkan kain lebih kurang besar macam ni. Okey. Ambil sedikit untuk bahagian tutup muka mayat. Lepas selesai kita mandikan jenazah, waktu nak kafan kita kena tutup muka mayat. Okey, lebih kurang besar macam ni, sesuai dengan muka mayat. Okey, kita ambil selai, tak tepi dulu. Okey, lebih-lebih kain tadi untuk gosok, putih sikit-sikit je. Buatlah dalam 3-4 helai untuk kain perca. Koyak je. Untuk buat kain perca. Tak kisah apa lain. Sebab tu ini tujuan dia nak gosok badan mayat waktu mandi. Okey. Baik. Ni kita letak dulu. Okey. Selesai bab itu. Okey. Lain kain buah-buah. Yang ni kita boleh buat itu kita lah. Kita nak buat lapik lantai ke, terpulang pada kita. Okey, saya tak guna ni dulu sebab nak buat pemahaman. Okey. Sekarang ni kita nak bentang kain kapan. Okey. Kita nak guna tali. Berapa helai tali yang biasa kita guna untuk kafan mayat? 4. 5. Ada lagi? 5 utas tali. 5 utas tali. Satu di kepala, sujud. Kemudian yang kedua dekat tangan. Yang ketiga kat pinggang. Yang keempat kat lutut. Yang kelima dekat hujung tali. 5 utas tali. Mana dapat tali tu? Kita potong daripada tepi kain ni. 3 helai kain saya akan potong kat tepi yang panjang tu. Lebih kurang 2 jari. Kita ambil sikit ukuran, kita potong sikit je. Kemudian kita koyak, tarik. Kita koyak dekat tepi saja, sebelah saja. Sebelah ni je kita guna. Ambil yang kedua. Maknanya setiap helai kain 3 helai ini kita ambil sebelah saja. Tapi jangan buat dua-dua belah. Okey. 2 helai. Kain yang ketiga. Okey Baik. Sekarang kita dah ada 3 helai tali. 3 helai tali, kita nak guna berapa helai tali? 5 utas tali. Jadi saya akan ambil 2 daripada 3 ni. Saya akan ukur lebih kurang sehasta. Saya akan gunting. Yang pendek ni untuk dijadikan bahagian wujud atas dan bawah. Sebab atas dan bawah tak perlu tali yang panjang. Yang pendek ni atas dan bawah. Yang ni dia panjang, masih sesuai untuk ikat jenazah. Letakkan di tengah-tengah.
kita akan letak hujung atas, hujung bawah. Yang ni satu di bahagian pinggang, satu bahagian dada, satu bahagian lutut. Dah jadi 5 utas tali. Okey? 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan buat kepala dekat sini. Kepala belah sini. Okey. Kemudian kita angkat kain. Angkat kain. Okey, siapa nak bantu saya untuk bentang kain? Bentang kain saja. Okey. Okey. Lagi tuan lagi? Arin, mayat dulu. Okey. Baik, kita nak bentang kain. Okey, tuan-tuan boleh nampak dekat sikit apa? Kita nak bentang kain kapal. Kita tahu sebelah kepala kat sini, maka sebelah sini adalah kiri mayat. Ini adalah belah kanan. Maka kita akan ambil yang kawasan yang tak dipotong ni, duduk sebelah kanan. Okey. Kawasan yang kita koyak tadi buat tali ada keluar benang. Yang ni kita letak belah kiri. Sebab apa? Yang ni dia duduk dalam. Kain yang ni duduk kat luar. Maka tak nampak benang betul. Ni dari sudut kekemasan lah. Ya? Belah kiri yang koyak tadi. Okey, ni selai. Ni kaedah pertama. Saya kata 4 kaedah kan? Kaedah pertama yang betul. Selai kain. Kain yang kedua kita bentang. Ini tak ada baju, tak ada jubah lagi Okey, kita bentang. Okey, terus bentang, samakan. Okey. Kain yang ketiga terletak. Okey. Terus kita letak kain yang ketiga macam ni. Macam yang sama juga, kiri yang bahagian kita koyak tadi. Okey. 3 helai kain kita dah bentang. Tengok lebih kurang saiz tadi kan. Semua sama je. Lebih kurang panjang macam saya dan juga abang tadi potong tadi. Sama. 2,5 meter. Standard untuk jenazah dewasa. Okey. 3 lapis kain ni berdasarkan apa yang dipakaikan pada Rasulullah. Rasulullah dikafankan dengan 3 helai kain je, tanpa jubah, tanpa sebal. Ni je. Cuma bezanya Rasulullah dia dah ada pakaian dia. Dia dimandikan tanpa dia buka baju dia. Maka baju yang dipakai itulah dikafan sekali. Maka kita boleh buat baju pada jenazah. Tak ada masalah. Sebab ada hadis sebut cantikkanlah pakaian kafan untuk si mati, kerana mayat akan dibangunkan dengan pakaian yang dipakai padanya. Nabi kata cantikkan, boleh. Maka kaedah basic kalau tak tahu sangat, 3 lain ni cukup. Lepas kita mandikan jenazah, bawa jenazah kat sini, terus kafan. Kaedah ni dipakai di Saudi. Dia nak uruskan jenazah banyak, jadi dia tak boleh lama-lama. Kain ni 3 helai, dia dah bentang macam ni, dia akan gulung. Kemudian jenazah setelah dia mandi, dia masukkan kain tu bawah mayat dia, terus tutup. Itu kaedah yang dipakai. Ni kaedah pertama tuan-tuan. Baik, kaedah yang kedua. Kita ambil dulu kain ni. 2 helai kain ni. Kaedah yang kedua ialah kalau jenazah tu badan besar, kita akan buat kaedah silang. Okey. First, kita lebihkan sebelah kanan macam ni. Lebihkan belah kanan. Okey, tekan sikit belah kanan. Okey. Kain yang kedua, kita lebihkan sebelah kiri. Nah, tekan. Lebihkan sebelah kiri. Macam ni. Okey. Dia tanya. Okey, lebihkan sebelah kiri. Baik. Kita buat bersilang. Kain yang ketiga kita letak tengah-tengah. Mana ujung pagar? Okey, kita letak tengah-tengah. Kemudian mayat ini bila mana selesai nak mandi, kita letak jenazah ni, kita letak kapas, kita kafan. Kafan yang pertama, kain yang pertama ni dia tak dapat tutup bahagian dada dia sebab dia besar. Tapi kapas dah ada kat dalam, tak apa, dah tutup aurat. Kain yang kedua, dia lebih belah kiri, dia akan tutup belah atas, tapi bawah ni pula akan terbuka. Tak apa, dalam dah ada selai kain dah tutup dengan kapas. Kain yang ketiga, dia lebih belah kanan, kita akan tutup belah sini, tapi dia terbuka pula belah sini. Dalam dah ada kapas, dah ada 2 helai kain. Tak ada masalah.
maka 3 helai kain dah cukup dalam bentuk jenazah yang besar. Okey, ini kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga, sekiranya mayat tu mayat yang ada pendarahan, bleeding, ataupun kes HIV, atau kes reput, ataupun mayat tu mayat lemas, mayat terbakar, apa-apa saja keadaan, kita akan bentang satu, kaedah yang pertama, bentang kain pertama. Kemudian kain yang kedua, kita bentang. Baik, tengok pada keadaan mayat lah. Kalau mayat tu besar, kita buat silam juga. Kain kedua kita bentang macam ni. Atas lapisan yang kedua ni, kita letak plastik. Plastik yang mana, contoh plastik, katakanlah plastik ni, tapi dia besar lagi lah. Kita akan buka plastik ni, kita akan letak atas ni, ikut pada keadaan luka mayat. Kalau dia luka satu badan, daripada atas sampai bawah kita letak plastik. Kalau dia postmortem, badan dengan kepala dia, daripada kepala sampai pinggang kita letak plastik. Kalau dia backsole kat belakang luka, kita letak daripada pinggang sampai lutut. Tengok pada keadaan mayat. Kalau dia HIV, TB, AIDS, penyakit yang berjangkit, full. Mana nak cari plastik macam ni? Biasanya kat hardware. Hardware yang biasa tuan-tuan beli untuk cat ceiling, buat lapik kat lantai kan? Boleh guna untuk yang tu, ya. Ataupun tuan-tuan biasa nampak orang makan shell out, dah bentang plastik dalam kan? Tu pun boleh. Dan atas plastik ni lah baru kita letak kain yang ketiga. Tujuan dia, kenapa tak letak plastik ni atas sekali? Sebab plastik ni kalau letak pada atas badan mayat, dia tutup, dia akan mudah terbuka, terkoyak. Sebab mayat akan melekat badan ni. Dengan bekas mandian tadi, air lembab-lembab, dia akan melekat. Jadi bila kita tarik, mungkin akan mengoyakkan plastik ni. Tapi kalau kita dah letak kain atas badan mayat, kita letak plastik kemudian, dia lebih kuat. Jadi risiko koyak tu kurang. Ustaz, itu kalau jenazah yang sempurna. Kalau jenazah kemalangan, katakan kaki dia tercabut atau anggota tangan yang tercabut, macam mana kita nak lakukan itu? Baik, kalau dia yang kemalangan, dia akan bawa ke hospital untuk tujuan postmortem. Jadi doktor dia akan, bagi forensik dia akan sambung, cuba sambungkan anggota badan yang putus tu. Sekiranya dia tak sambungkan pun, kita akan bersihkan, kita akan letak anggota kaki tu kat tempat dia. Sun. Macam saya, cara sama, 2 helai kain, plastik, kain kapas. Yang ketiga, kita letak kapas, kawaru semua. Kemudian lepas mandi, contohnya saya buat jenazah reput, tengkorak ni kan, 10 hari. Kita bersihkan tengkorak tu, letak kat kepala sini. Ambil tangan dia letak sini, kaki. Susun lah ikut anggota badan dia sampai kaki. Kita tutup badan dengan kapas supaya nampak bentuk badan dia tu. Kita letak mula tempat mana sepatutnya. Yes. Macam mana tempat anggota badan dia kita letak. Kemudian kita kapas kan. Macam tu kaedah dia. Ya. Baik, ini kaedah yang ketiga. Kaedah sekiranya mayat tu berisiko tinggi. Kaedah yang keempat, ini baru saya nak terangkan. Tentang macam mana kalau kita nak buat baju. Ya. Baik. Kain 2 helai kita dah bentang kat sini. Kain yang ketiga 25 meter ni kita akan bentang. Kita akan lipat 2. Lipat 2. Lipat 2, buka lah. Bila 60 ni kita buka. Kemudian dah dapat, kita lipat lagi 2. Mana 4 lipatan. Pucu ni kita akan gunting. Gunting pucu ni untuk buatkan collar dia. Ataupun pada kita nak gunting macam mana pun. Okey. Besar mana tak? Besar asalkan boleh masuk kepala. Sekiranya tak boleh, kecil ni, kita buat collar. Gunting sedikit bahagian ni untuk buat collar dia. Collar lah. Koyak je. Kalau kepala tak muat lagi, koyak lagi sampai muat. Jadilah baju Melayu Johor. Kan? Tak ada collar. Macam ni saja teruranga. Macam ni saja, tak payah buat baju, tak payah buat tali ke, nak buat lengan ke, tak payah. Ini saja pun dah cukup. Okey? Nanti saya akan tunjuk cara bentang pula. Sebelum kita letak kain untuk baju ni, saya akan guna kapas. 2 lapis kain, ambil kapas. Kaedah orang lama, dia suka gunting. Gunting, dia susun. Kita tak payah gunting. Kita keluarkan je kapas ni macam ni. Tarik kertas ni,
bentangkan daripada kepala dia ni. Kita bentangkan kepala dia dan juga badan dia. Bentukkan huruf T. Potong bentangan dia, tak payah gunting. Bentukkan huruf T. Kepala dan juga badan. Dia akan jadi macam ni tuan-tuan. Simple. Kalau misalnya kata badan dia besar, kita boleh buat dua lapis kiri kanan kapas ni. Okey? Di atas kapas ni lah kita akan letak apa saja yang kita nak letak. Serbuk cendana, kapur, parus, apa saja. Termasuklah kalau jenazah, apa kaedah yang pertama tadi. Kaedah pertama 3 lapis kain. Atas kain yang ketiga ni kita letak macam ni, tabur. Kaedah yang kedua tadi macam juga. Kaedah ketiga yang jenazah reput pun kita kena macam ni juga, taburkan. Ni cuma kaedah keempat, kita letak kapas di atas kain yang kedua. Ni satu, ni dua. Letak kapas, sebut cendana, kapur barus. Kemudian kita ambil baju tadi. Okey, baju tadi kita buka. Okey, bahagian collar yang kita koyakkan ni di atas. Kita letak dia. Lubang tadi kita letak kotor kat kepala dia tu. Okey. Maka ini yang tadi kata tadi, dia pendek sikit. Bila letak jenazah, kain yang akan tutup atas badan dia. Siapa dah ada singkat sikit kan? Dia singkat sikit. Sebab ada kain kemban. Kain kemban nanti ada. Yang ni kita buat untuk baju dia, kita letak jenazah, tutup atas dia. Dah jadi baju dah. Kita lipat sikit supaya dia tak jatuh ke bawah. Dah siap untuk kafan jenazah. Saya ulang balik, 5 utas tali dah letak ke bawah, 2 lapis kain kita dah bentang 25 meter, 25 meter. Kemudian kita letak kapas, kita tabur sebut cendana, kapur barus, apa saja yang kita ada. Kemudian kita buat baju. Baju lipat 4, koyak ujung, buat collar. Kita letakkan kepala dia kat sini. Dia akan jadi macam ni separuhnya. Okey. Dah siap. Ini kita baru guna 7.5 meter kain. Dah siap dah. Boleh dah untuk mandikan jenazah. Yang lain-lain kita tak usik lagi. Baik, sekarang ni kita akan buat praktikal untuk mandi pula. Saya akan guna tempat yang sama sebabkan kita punya ruang kat sini je. Jadi ini tempat mandi. Anggaplah yang ni tempat mandi juga. Tak payah kita anggap sebagai kapal. Okey, mana? Baik. Satu soalan tu Ustaz, satu pertanyaan. Contohlah kalau kain ni kita tahu kadang-kadang mendesak, contoh kita terpaksa buat, tapi kita dapat menutup aurat saja. Jadi daripada lutut sampai ke pusat contoh. Adakah boleh begitu saja? Boleh. Boleh. Macam mana hukum kita waktu hidup? Lelaki pusat ke lutut, Tak payah tutup muka, tak payah tutup. tak payah. Tak ada masalah kan? Wah, relax banyak lagi. Aurat. Okey, batik. Tangan ke depan. Tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Tapi kalau ada, adabnya lah. Adab untuk habis. Okey. Okey, kita akan buka baju dan seluar. Boleh? Boleh terus. Ini action je ni. Kita anggaplah dah buka baju dan seluar dia. Kemudian kita tutup dengan kain. Okey? Kita tutup. Alright. Kemudian kita dah buka pakaian dia semua, dah bersihkan najis dia. Ambil bandi. Kayu. Baik. Ambil bandi. Dan juga kita ambil serbuk, cendana, kapur barus. Dalam set ni dia ada 2 cendana. Satu kita buat tabur atas kain kapan, satu kita buat untuk mandi. Taburkan serbuk cendana dalam ni. Kapur barus kita campurkan. Air mawar kita letak semua. Apa saja bahan yang kita ada, bidara ke apa ke, campur je. Tak payah buat banyak air. Kalau orang dulu, air bidara, air cendana, air mawar, terlalu banyak air. Jadi lama urusan mandi tu. Jadi kita campur semua sekali. Kemudian kita menggaul. Penuhkan air, gaul sampai naik bau, warna dan rasa. Ini kita panggil dia sebagai air 9. Air 9 Air 9 ni
Kenapa 9? Nama sahaja. Ya, sebab 9 kali jurusan. 3 tengah, 3 kanan, 3 kiri. 9. Apa dia? Main apa dia? Celana, apa barus? Air mawar, bidara. Antaranya lah. Ya. Kalau tak ada 4 tu salah satu boleh. Mana yang ada? Tak ada pun tak apa kan? Tak ada pun tak apa. Ni wangi-wangian. Sunat wangi-wangian. Okey. Kita dah gaul hari ni. Ini adalah siraman yang terakhir. Kita letak kat tepi dulu. Jelasan yang terakhir. Baik. Ambil gayung. Kita ambil kain perca yang kita dah gunting tadi. Buat koyak tadi. Letak dalam gayung ni. Ambil sabun. Letak ni. Buat air sabun. Air sabun. Okey. Kemudian kita pun akan mandikan jenazah. Siapa yang kena mandikan jenazah? Lelaki, lelaki lah. Perempuan, perempuan. Kalau pondan? Siapa yang kena mandikan jenazah pondan? Pondan yang mandikan sendiri. Pondan yang dah renovate badan dia. Yang dah buang bahagian bawah tu macam perempuan biji. Siapa kena mandikan? Perempuan. Perempuan juga. Lelaki juga. Fitrah ada lelaki, maka lelaki juga kena mandikan. Ya. Cuma bezanya ialah jenazah lelaki aurat dia pusat sehingga lutut, sama macam kita. Jenazah perempuan seluruh badan. Tapi nak mandikan jenazah perempuan tutup bahagian dada je sehingga lutut. Macam tu. Kalau pondan, aurat dia memanglah antara pusat hingga lutut. Tapi kerana dadanya ada macam perempuan, tutup juga. Kerana ini demi mengelakkan orang nampak aib dia. Musibah yang pertama. Orang tengok, oh macam tu rupa dia. Jangan mainkan dia. Musibah yang kedua, waktu kita nak mandi, orang fitnah kita. Ustaz, kenapa lama-lama situ? Kita pula dikira macam bolu. Jadi baik tutup. Jenazah perempuan, dia nak mandikan jenazah, dia akan selak, dia akan lalu tangan dia kat bawah. Dia tak ada buka. Ni adab dia. Baik. Kita akan mandikan jenazah. Katakanlah ini pahit. Okey, berapa ramai yang boleh mandikan jenazah? 3 orang pun cukup. 3 cukup. Paling ramai 5 orang. Jangan lebih daripada tu. Kalau lebih bukan memudahkan, menyusahkan. Sebab banyak sangat tangan. Kita dah bilas sabun kat sini, dia sabun kat atas. Kita bilas sabun kat atas, dia sabun bawah. Bila nak habis? Pasal banyak tangan. Ya? Kalau dia ada apa ni, doa-doa niat-niat usul lah kita mandikan jenazah. Niat sunat je. Sahaja aku mandikan jenazah ni kena Allah Ta'ala. Itu sunat saja. Tapi kita baca tu dapat pahala lagi baik kan. Jadi jenazah ni tadi, kalau anak dia ramai, 10 orang anak dia semua nak mandikan, 10 orang tak boleh masuk. Kita pun kalau katalah dia wakilkan pada orang surau, okey, tolong mandikan. Kita yang berhak tentukan. Okey, anak dia 3 orang yang masuk sini. Dah sudah ni tengah mandi, okey, boleh tukar-tukar. Jangan sekali 10 orang masuk segabung. Ya. Kalau dia dah serah pada kita, kita lah yang tanggungjawab. Kita takut dalam banyak tu kot terdedah aurat dia tu. Benda ni yang menyusahkan kita. Ya. Baik. Kita mandikan jenazah. Adab kita nak mandikan mayat, kita kena tahu nama si mati. Nama jangan tanya mayat. Kalau tanya mayat, dia bercakap, tak cukup tanah kita lari. Tapi dia Muka mayat dah tutup. muka mayat tutup. Apa dia? Muka mayat tu tak tutup. Oh, waktu nak mandi. Kalau nak tutup pun boleh macam ni. Oh, tutup. Ada orang tutup muka mayat. Tapi kalau tak tutup pun tak apa. Ya. Oh, masa mandi. Orang tutup muka mayat ni, tujuan dia takut tiba-tiba nampak muka. Bayang kan. Sebenarnya tak tutup pun tak apa. Tak perlu. Sebab tu bukan bahagian aurat dia. Okey. Baik, katakan tadi namanya Ramli kan. Bin kepada ibu dia. Kalau tak ingat nama ibu dia apalah, kita bin kepada Hawa. Ramli bin Hawa. Ya. Sahaja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Mulakan daripada kepala dia. Nak buka air, jangan terlalu laju, jangan terlalu perlahan. Kalau laju sangat, sakit badan mayat. Kalau perlahan sangat, slow je, sakit hati kita. Buat slow je, sederhana je. Sederhana air titik, air tu. Kita memulai dari atas. Tukang mandi utama yang bagi tekong ni, mandikan jenazah ni, dia kena duduk sebelah kiri mayat.
Kenapa sebelah kiri mayat? Sebab dia yang akan cebok mayat. Jadi tak kekok dia. Kalau dia duduk sebelah kanan, tentu dia akan kekok. Macam mana nak sebab dia guna tangan kiri kan? Dia kawat macam mana pula kan? Jadi kena duduk sebelah kiri mayat. Dan dia kena pakai glove. Sebab dia nak sentuh kemaluan, jadi kena pakai glove. Yang lain tak pakai glove tak apa. Okey, pakai glove, kemudian dia akan pakai kan. Baik. Mandikan jenazah, kita panggil lah. Siapa nak mandikan? Sebelum mandi. Ha. Kalau biasanya kalau jenazah pula agak lama sikit, dia dekat kan, ada tak betul atau cara Nak bagi lembut. kan? Baik, sekiranya kita boleh buat badan dia keras, tak payah guna minyak pun. Kita urut sendiri ni. Urut, tarik sikit. Kita main-main macam ni. Dia darah je pun, darah saja yang berkumpul. Kita tarik perlahan, dia akan bunyi kuk sikit. Tarik sampai dah boleh, dia akan longgar sendiri. Jangan terus sentak. Perlahan main dia tarik, main. Siku kan? Siku ni, bukan angle ni. Di sini kita dapat rasa boleh ke tidak. Kan? Kerana tangan dia ni dia akan macam ni. Kita nak luruskan, turutlah, urut seli-seli dia. Urut macam sampai dia lembut. Baik, macam ni dah longgar dah. Jadikan dah senang, ya. Wah, betul-betul dia buat tu. Okey. Ya. Jadi siapa nak mandi kan? Ada. Bang dah kebetulan di sini. Seorang lagi. Nak mandikan jenazah? Okey, boleh. Katakanlah dua orang ni waris dia. Duduk sini. Ikan aja. Okey. Waris dia datang. Ni anak sulung dia. Memang Piramli ni tu. Piramli. Okey. Baik, kita pun ratakan air. Saya ratakan air dulu. Buka air perlahan. Ratakan air kat kepala dia semua, kat muka dia semua. Pastikan emas tanggal untuk mayat tu. Dia jaga sopi. Jaga topi dan meninggal pun jaga topi kan. Okay, ratakan air semua sampai dah tapak kaki dia semua dah settle. Ratakan bahagian atas dia. Okey. Yang waris dia boleh mula gosok. Ratakan air sabun. Air sabun tadi dia dah ambil sabun, dia gosok. Gosok. Cara gosok tu sekali jalan je. Lalukan air sabun je. Bukan kita buat perlahan. Ini bukan spa. Perlahan. Dan jangan buat laju. Ini bukan baju. Itu sekali jalan je. Perlahan lalukan air semua sampai bawah. Sementara orang yang lain ataupun waris dia sedang sabunkan badan mayat, tukang mandi tadi pakai glove, ambil kain putih ni, balut tangan dia. Sebab dia nak cebok jenazah. Kenapa dia guna tangan kain putih? Sebab boleh tahu najis ada ke tidak lagi. Berdasarkan kain putih ni. Okey, dia pun selak kain. Dia selak kain, kaki dibuka sikit. Kangkangkan jenazah, kena kita buka. Paip lalu air. Kita pun cebok dia, jangan risau. Ini hanyalah praktikal. Don't try this home. Tengok. Oh, ada najis lagi. Ambil. Jangan buang kain ni. Boleh bersihkan lagi. Tembak air, ambil sabun lagi, kita menggosok lagi. Urut bahagian kiri mayat. Perut dia belah kiri. Sebab saluran najis kita kat sebelah sini, berhenti dia. Urutkan perlahan supaya dia keluar. Bukan kita nak keluarkan dalam perut, kita nak keluarkan saki-baki yang ada kat ujung tubuh tu. Tak, bela-bela je. Tak payah kita tekan perut. Kan ada orang sanggup tekan perut perempuan buat macam roti canai. Uli. Uli kan. Jangan buat macam tu. Nak bangunkan mayat sedikit boleh, supaya dia bagi tekanan pada perut supaya keluar saki-baki tadi. Tapi jangan dudukkan mayat. Dudukkan mayat betul lah. Ini tak perlu ya. Lagi dahsyat lipat mayat kan. Semua tak pernah berlaku lah. Tapi nak katakan keadaan mayat ini kita buat untuk keluarkan najis yang di luar saja, bukan dalam perut. Okey, kita bersihkan sehingga tak ada. Oh, dah bersih dah ni. Selesai. Boleh tak tukang mandi tengok aurat orang? Dia soalan dia lebih kurang macam, boleh tak Tok Mudim yang sunatkan orang tu tengok aurat orang? Hukumnya haram Tok Mudim tengok aurat orang. Mana boleh suka tengok aurat orang? Awak dah sunat belum? Tengok kan? Haram. Sebab sesuka hati. Walaupun dia status Tok Mudim, tapi time sunat kena tengok lah.
Kalau tak tengok berangkat ke hospital Temelung kan. Jadi nak katakan bahawa kalau ada keperluan boleh tengok. Begitu juga tukang mandi, ada keperluan dia boleh tengok. Kemaluan ke, oh okey, ada najis lagi ni, dia boleh bersihkan. Boleh tengok atas keperluan. Tapi tak boleh saja-saja tengok. Tengok je. Oh, itu tak boleh. Yang itu mati biasa. Yang koma tu macam mana Ustaz? Koma macam mana? Koma dia najis tu terlalu banyak sangat. Itu maknanya bahagian usus dia ataupun bahagian tubuh dia tu ada masalah. Sama ada koyak dan sebagainya. Itu biasa. Ataupun belakangnya tu beksul, luka, besar. Jadi macam mana nak buat? Kita lalukan air saja. Maknanya najis-najis yang tu, kalau najis tu tak berhenti, kita ambil kapas, sumbat kat bahagian punggung dia tu. Sumbat lagi, ini tak banyak. Sumbat sampai dah padat. Bersihkan bahagian luar, tutup kaki dia. Settle. Macam tu kaedah dia. Baik, kita bersihkan mayat ni, dah selesai. Barulah kita bilas balik air sabun yang tadi. Bilas balik air sabun tadi. Clear semua badan. Selesai bab atas. Belakang pula. Cara nak belakang pula ialah kita nak pusing ke sebelah kiri. Kaedahnya ialah kain ni kita lebihkan sebelah sana, lebihkan sebelah kanan. Pegang tangan dia ni. Okey, awak sini. Pegang sini. Tangan dia macam ni. Luruskan, pegang pergelangan tangan kanan dia. Pegang pinggang dia. Pusingkan. Macam ni. Ke belah kiri. Ke belah kiri. Kalau kita nak buat macam ni lah. Okay, pastikan aurat belakang jangan nampak. Tutup lebih sikit kain. Kemudian ambil air paip tadi, kita pun jurus air paip. Ratakan air saja sampai ke bawah. Sabun. Okey, orang yang duduk sebelah sana, sabun lah. Gosok-gosok sampai bawah. Kemudian bilas. Air tu sampai ke bawah. Air sabun yang menitik kat bawah ni semua kita bersihkan, tolak tepi. Tu kaedah. Kalau ada pendarahan, macam saya kata tadi, luka belakang ni, jangan kita sabun bahagian tu. Kita perahkan air sabun je. Kemudian lalukan air. Ya, macam tu kaedah dia. Kemudian kita letak balik mayat. Letak balik, balikkan balik. Okey. Kemudian nak mengiring sebelah sana pula. Kaedah yang sama. Kita lebihkan kain kat sini sikit. Kita luruskan tangan kanan dia, pegang pergelangan dia ni, kita pusing sana. Orang sana pun tolong tarik lah macam tu. Okey, begitu. Kaedah yang sama, kita bersihkan air kat belakang badan dia. Kita sabun dia sampai ke bawah. Kita bilas balik air. Sampai selesai. Kebiasaannya air akan keluar ikut hidung dan mulut. Darah, kahak, kan. Kita ambil kain, semua masukkan. Korek sikit bahagian hidung dia. Jangan masukkan paip kat dalam hidung. Ada orang dia buat macam tu. Sap keluar kat sini. Sap kan. Ini menyakiti jenazah. Jangan kita buat macam tu, ya. Kalau kita cukup dia punya rumah, saya pernah buat lah ni. Saya pernah forensik kan kat hospital Mazal. Ini sebentar rumah ni datang tu, yang ambil gambar kan. Cek tu. Dia macam lagi boleh cukup bulu-bulu. Baik. Tak boleh kita cukur bulu dan potong kuku atau potong rambut semati. Apa saja pada keadaan mayat kita tak boleh bawa keluar. Tak boleh. Selepas kematian dia tak boleh cukur. Kadang ada kata nak cukur pisau lah apa semua. Tak boleh. Sebab itu bahagian dia. Dia menyakiti dia. Dan jangan kita buat. Melainkan ada tujuan. Tujuan apa? Mungkin kerana motor dia perlukan bahagian tu. Kenalah kepala dia nak potong, dia kena potong sikit rambut. Itu tak apa. Baik. Kita keluarkan kahak semua, korek-korek sikit, bersihkan dia semua, dah bersih semua, barulah kita baringkan mayat balik. Dah selesai part untuk mandikan jenazah. Maknanya ialah ratakan air, sabun, bilas. Tu je kaedah dia. Okey, kemudian Ustaz nak tanya sikit. Itu yang mati normal lah. Kalau yang meninggal lemah tu 4-5 hari tu macam mana kita nak gosok? Baik, kalau mati dia mayat remput, lemas, kulit tertanggal semua, ya, kita lalukan air ke kawasan yang boleh capai. Kalau dia dah tak boleh dah, ketiak dah tak boleh, kita nak buat apa, lalukan air kat luar je. Kemudian ambil sabun, perah saja. Tak payah kita nak gosok. Bersihkan, selesai. Kalau mayat berulat, ulat-ulat banyak di badan, tak payah kita kejar ulat-ulat tu, buang-buang sekor, tak payah. Lalukan air, mana ulat yang jatuh biar, mana ulat yang ada pada badan pun biar.
kita buat macam mulut tak ada. Kemudian kita perah air sabun, kita bilas kawasan yang bercapai dia. Biasanya kalau mayat reput, bahagian kemaluan dia ni akan membekak. Jadi kita tak payah nak istinja lagi dah, sebab dia luka dalam tu. Bersihkan air je, untuk lalukan air je. Bersyarat dia adalah meratakan air je, settle. Mana kemampuan kita je. Okey. Kemudian tak lama dia bincang yang geram. Macam mana? Rambut yang merah dia nak masuk tu. Rambut berwarna. Baik. Kalau rambut dia berwarna, kalau kita boleh buang warna itu, kita buatlah ikhtiar. Tapi kalau tak tahu, tak ada cara, biar je lah. Pakai Q-tip ke, kuku kan, kilat tu, ataupun dia tatu ke. Kalau kita boleh buang, buang. Kalau tak boleh, biar. Apa saja pada keadaan mayat yang memang dia buat daripada dulu, kalau tak boleh cabut, biar. Termasuklah cincin. Kalau cincin tak boleh buka, kita dah guna sabun, memang melekat. Tak apa. Termasuklah cincin yang dia pakai pada kemaluan. Ada kan? Ni saya tak, sebab tak ada orang perempuan, saya cakap lah kan. Kadang-kadang ada jumpa kes macam tu. Ya? Bawa terus. Jadi macam mana nak buat kan? Kita lalukan air kat sini, clear tu je. Tak boleh nak tangan nak macam mana? Biar saja dia pakai apa-apa pairing ke apa-apa kaedah yang pakai tu, tak boleh nak buka. Biar saja. Ya? Okey. Kemudian sebelum kita angkat jenazah, sunat wudukkan mayat. Boleh wudukkan mayat. Hari 9 tu. Itu kemudian. Sama ada kita nak siram air 9 terus ataupun nak wudukkan mayat dulu, terpulang. Mana-mana pun boleh. Okey? Okey, kita nak wuduk mayat. Wuduk mayat ni sunat pada kita yang hidup. Kita yang dapat pahala bila kita buat. Jadi mayat ni tak ada kesan pun. Kalau isteri dia pegang pun tak batalkan wuduk dia. Tak ada masalah pun. Sahaja aku mewudukkan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Wuduklah. Kat muka dia 3 kali dulu. 3 kali kita sunat. Tangan kanan, tangan kiri, kepala. Ambil sunat tangan kanan ke kiri, kaki kanan ke kiri. Bahagian yang boleh lah. Janganlah kita ambil sunat kubur pula. Takkan nak goncang kepala dia kan. Maknanya benda yang boleh kita buat. Okey, kemudian kita pun ambil lah air 9 tadi. Okey. Air 9 tadi kita gaul-gaul tadi. Daripada kepala selawat Allahumma salli ala Muhammad. Time ni kita panggil wali-wali setia. Wali-wali setia kan. Ambil ni dulu. Nak berlakon betul-betul. Okey, bagi wali setia pula. Okay. Dah habis dah, sikit-sikit ni. Atas juga. Tak kisah berapa kali pun, tak semestinya 9 kali. Kalau terlebih 10 kali, alamak ni 10 kali ni macam mana ni? Tak adalah ganjil kau nak tak kan? Ganjil ke nak tak ada lah. Kalau boleh 9 lah ganjil. Allah itu ganjil dan sukakan yang ganjil kan. Tapi terlebih 10 pula. Alamak macam mana ni? Gaut balik air tu. Tak payah gaut lah. Terlebih ke terkurang ke tak ada masalah ya. Baik. Sampai habis time ni lah kita panggil waris dia, buat isteri dia nak mandikan ke apa ke, time ni. Okey. Dah selesai. Kalau kita kata ada sebut cendana tutupas ni kat badan mayat, kita nak bilas pun boleh. Bilas sekali lagi kan. Baik, kemudian kita akan buang kain yang basah ni. Caranya ya, jangan turunkan. Ambil kain selai lagi, kain towel. Okay, kalau ada kain batik, kita guna kain batik. Tutup bahagian kemaluan dia dulu. Macam tu. Baru tarik kain tadi. Jangan nampakkan kemaluan dia. Macam tu kaedah dia. Ya. Okey, saya cuba sekali lagi. Katakanlah ini kain yang kering. Kita tutup pada mayat. Okay, baru kita tarik kain yang kat bawah tadi. Macam tu ya. Pastikan auratnya. Baik, kemudian kita lap badan mayat. Cara lap badan mayat ni, kita jangan buat kasar. Macam kita keluar bil air. Busuk kan. Kita buat standar untuk perlahan. Gosok perlahan. Kat kepala dia semua, gosok semua sampailah kat kaki. Kemudian bahagian belakang. Caranya ialah kita ambil ni, pusingkan kaedah yang sama, mengiringkan ke sini. Okey, lap bahagian belakang. Lap saja sampai ke bawah. Ni lantai ni basah pun kita guna lap kain juga lap. Tak ada masalah pun sebab air dia dah bersih. Kita lap saja, lap, dah clear. Letak balik. Okey, kemudian mengiris bahan dia pula. Kaedah yang sama. Mayat ke sini. Tu senang. Kita lap sampai bawah. Lap lantai, kebiasaannya air akan sekolah ikut hidung dan mulut. Maksud kita pusing ni.
Jadi kita ambil jelak sikit. Kalau ada kahak keluar darah keluar lagi, ambil air hirus sampai bersih. Okey, dah clear semua, dah kering. Sebelum kita baringkan mayat, kita ambil kain kemban tadi, yang 1.5 meter tadi. Kain kemban tadi yang kita potong tadi 1.5 meter tu, kita gulung separuh macam ni untuk letakkan belakang mayat. Okey, kemudian mayat pun diletakkan. Okey, kemudian kita ngirim sini mayat. Ambil mayat, ambil kain tu. Mana kain tadi? Keluarkan kain tadi. Okey, baringkan balik. Maka mayat tu dah ada di atas kain kemban. Hikmahnya senang kita nak angkat jenazah. Okey, cuba angkat jenazah. Pegang kain. Okey, cuba, tolong. Pegang kain. Kaedah dua kaedah. Satu, kita ambil kain ni, kita sekalikan, kita angkat tengah macam ni. Tapi kalau badan dia besar, tak boleh nak buat macam ni, kita ikat tepi. Gulung-gulung tepi. Nah. Tangan kiri pegang ni, tangan kanan campur kepala dia. Okey, satu, dua, up. Senang nak angkat jenazah, terus ke tempat kafan. Letakkan dia. Jenazah lelaki, jenazah perempuan, senang buat macam ni. Kalau perempuan, kita tak sentuh pun kulit dia. Sebab kadang-kadang perempuan dah mandi, tak boleh nak angkat. Jadi dia perlukan orang lelaki. Jadi kita angkat kain je, pastikan awal dia tutup habis. Itu kaedah dia. Selesai bab mandi. Ada soalan? Tak. Dia jadi. Apa sebab tentang penggunaan pampers pada mayat? Pampers sekiranya ada najis ataupun ada pendarahan yang tak sedih, kita boleh guna pampers sebagai kaedah untuk menahan daripada dia kotor kat gambar. Itu digunakan, boleh. Tak ada masalah. Kalau tak ada apa tu najis tu, dia pakai itu adakah? Kalau tak ada kontrol, tak payah pakai. Tak payah ya? Tak payah pakai. Sebab nanti apa macam penambahan pula. Benda yang tak ada kita adakan kan. Betul kan? Oh, cuma ada bersugi. Bersugi. Baik, sebenarnya sugi ni pun kalau ada kita boleh buat. Maknanya kita ambil buka gigi gosok kan. Tapi kalau tak ada, ambil kain putih. Tadi waktu kita mengiringkan mayat tadi, kita gosoklah. Gosoklah supaya keluar kahak ke darah ke kotor semua keluar. Time kita pusingkan mayat tadi. Itu kaedah dia. Itu keperluan atau living kadang-kadang digunakan Putih kapas. cuci. Atau putih kapas tu. Untuk mencuci atau Celah kumpul semua. Atau tak perlu pakai benda tu. Tak perlu. Sebab yang disuruh ialah bahagian luar saja. Kita tak payah boleh telinga mayat, tak payah celah kumpul ni, tak payah. Bahagian luar saja. Itu jadi lambat mandi mayat tu. Sebab benda-benda macam ni pun kita nak buat. Tak perlu. Mandi mayat ni sekejap je, 10 minit, 15 minit dah siap dah. Dua alat saja. Kalau bukan mahram sentuh lepas ni macam mana? Kalau bukan mahram sepatutnya tak sentuh lah. Tapi kalau sentuh, bagi dia tercium ke apa? kalau sentuh, yang sentuh tu lah yang berdosa. Mayat tak ada apa-apa kesan. Tak ada apa-apa kesan pada mayat. Kalau kata batal wuduk mayat ni, tak ada masalah, wuduk sunat je. Okey, ada soalan lain? Baik, Ada satu saya nak tanya sikit. Kebiasaan orang yang mandikan mayat, tembok. Cebok. Kebiasaan dia ni air yang berkelap kan. Dia letakkan dia punya tangan dulu. Dia jadi air tu kalau tangan dia dulu. Baru sampai ke mayat. Macam mana? Kita agak pula. Tak tahu. Tak ada pula. Ada Baik. Dia walaupun lalu kat sini, kita tengok pada niat dia. Kalau niat dia kata tak nak elakkan air jatuh terus, ni sebagai macam pelapis lah, supaya air tu jaga perlahan lembut kan. Maka tak ada masalah. Dia tak kira macam air mustahmal. Dia sama macam kita berwuduk kat dalam kolah. Kita ambil air kolah, biasanya kita wuduk kat kolah terus. Ini bukan adab yang baik. Ya, sebab walaupun tak ada masalah pada kolah tu dari sudut hukum, tak mengubah status kolah tu, tapi memberikan adab pada orang lain. Tengok apa ni, masuk air dalam toilet, masuk air dalam toilet. Jadi kaedah wuduk yang sebenarnya dekat kolah, kita ambil air, letak kat tepi, ambil air sini. Kita ambil air 2-3 kali guna air sama pun tak apa. Sebab tangan ni umpama alat untuk mengalihkan air sini ke muka. Niat dia kerana alat saja. Demikian juga kalau tadi, ni alat saja untuk menapis air supaya tak jatuh terus. Maka tak ada masalah. Okey? Baik, soalan lain? Bedah pula. Banyak tu saya tengok orang yang tukang mandi dia pula. Bedah masa buang lagi.
Bila kadang tak tahulah faktor orang kan, kadang nak bagi semangat tu. Kalau orang macam dia buat pada mayat, itu untuk dia kan. Macam murut lah, dia pula sudah lebih kan. Itu mungkin faktor semula jadi dia ke kan. Tapi tak ada maksud apa pun. Okey, ada lagi? Baik, kita akan tengok cara kafan pula. Okey, boleh bangun. Wah, sok tidur. Gelak dah. Dah. Okey, boleh Okey, belum selesai lagi. Kita nak kafan pula. Jangan tunggu lagi. Tunggu dulu. Kita buka kafan dulu. Okey. Tidak yang kali. Dah buka pula ni kan. Berapa orang anak? Ada. Ada, hujang lagi? Ya. Hujang lagi. Duduk kat siapa sini? Jadi keluarga. Seorang kan? Seorang ni yang bahaya ni. Tak bahaya lah, dia langkah. Tak. Kan bahaya kalau ni kata seorang. Kena cari juga tu. Okey, baik. Sebentar tu kan? Sebentar tu. Ada tempat tu, tempat saya tengok dia sebelum mandi tadi, dia butuhkan jenazah. Kita tadi, dia butuh kan? Sebelum lepas mandi ni, kita butuh dulu. Dia anggap macam kita nak mandi hadas lah kan? Sunatnya ambil wuduk dulu, nak mandi hadas kan? Jadi dia buat macam juga pada mayat. Sebenarnya tak ada maksud pun, tak ada masalah pun. Jadi sebenarnya wuduk ni pun tak ada keperluan. Cuma kalau kita buat pahala pada kita lah. Ya? Mana kain tadi kain kembal? Kita Kain kembal. Okey, ini kaedah saya tunjuk. Saya bentang terus kain kembal. Saya terus bentang kain kembal tadi untuk letak jenazah ni. Okey, sila baring. Senang uruskan jenazah hidup, kita bagi arahan je. Bawah sikit. Tengok diko kan. Okey, boleh? Okey. Dia tengok pula jangan. Bawah sikit. Okey dah. Baik. Ini keadaan lepas kita mandikan jenazah tadi. Saya tunjuk balik cara dia tadi. Okey. Tolong angkat balik tadi. Okey, keadaan sama. Tolong angkat. Okey, tadi kan kita dah mandi jenazah, kita nak angkat jenazah. Kita pegang kepala dia. Terus angkat ke tempat kafan. Kepala dia pastikan betul-betul kat lubang tu. Okey, letak. Letak jenazah. Okey. Baring. Okey. Kita dah letak jenazah. Sebelum kita nak bawa keluar kain yang tutup mayat ni, kembankan dia dulu. Tutup aurat dia. Okey, ambil kain tu tadi, tutup. Baru kita tarik keluar kain dia. Jangan bagi nampak aurat dia. Okey, selesai. Kiri dulu, baru kanan. Kiamkan tangan dia, pastikan tangan dia diam. Terus kita tarik. Okey, yang ni kita lipat-lipat bagi kemas. Baik. Yang ni kita selit kat bawah dia. Macam ni. Alright, dah siap. Kemudian ni dah kemban dah. Kalau nak letak kapas boleh. Kadang mayat ni bila dia dah mandi masih ada lembab-lembab air tu. Jadi kita letak kapas lagi untuk bahagian kemasan. Tak payah potong kapas, macam ni je. Letak je. Letak kapas sampai kaki dia. Tapi saya tak buat semualah, kesian mayat ni. Ini lagi. Di atas kapas ni kalau nak letak sebut cendana, baru semua boleh. Taburkan di atas kapas ni. Kemudian baru kita tutup dengan baju tadi. Lalukan kepala dia, kalau tak muat, buka lagi koyak. Lalukan. Maka samakan atas dan bawah tadi. Ini atas, bawah. Kita tegakkan. Kita tutup bahagian atas. Lipat macam ni. Belah kiri, kemudian belah kanan. Tak perlu kita nak buatkan baju tali yang ikat, tak payah. Macam ni je. Kalau mayat tu badan besar, tak boleh kita nak lipat macam tu. Selit kat belakang dia. Okey. Tengok berapa lapis dah kita letak mayat ni. 1, 2 kain kemban, 2 lapis. Kapas lapis yang ketiga. Ini 2 kanan, 2 kiri. 4 lapis. 4 campur 3, 7 lapis. Dah 7 lapis dah tutup badan mayat. Dah tutup aurat dah ni.
Sesuai tak kalau untuk perempuan? Okey dah. Okay. Kemudian kita ambil bahagian kepala ni, luruskan kepala dia. Okey. Kita tutup atas dia, tutup. Lebih-lebih ni kita selit dia bawah ni. Okey, sekiranya ada rambut lagi nampak. Nampak mas? Nampak? Ini baru nampak rupa yang kita. Okey. Kita ambil sedikit kapas, cover untuk kepala dia. Kalau rambut dia panjang, kita buat lebih sikit kapas. Tutup. Selit kat bawah dia. Baik. Kemudian kain kain tudung yang kita buat 1 meter tadi. Alright. 1 meter tadi kita potong dua. Kita setengah. Ada orang titik atau orang tak. Okey. Yang ni kita potong dua. Potong tengah. Okey. Okey. Okey, gunting. Sikit je. Setengah. Sebahagian ni kita akan lipat. Yang ni kita akan lipat separuh. Okey, macam mana cara lipatannya? Lipat sikit je. 1, 2, 3. Cukup lah. Kalau lebih pun tak apa. Kalau banyak pun tak kisah. Macam ni cukup. Okey. Ini untuk letak bahagian kepala dia. Ibarat macam tudung kepala dia. Okey, buat macam ni. Sama ke atas ni. Selit tangan kita kat bawah telinga dia. Angkat kepala dia. Kalau rambut dia panjang pun selit. Maka dah nampak dah handsome buah dia. Macam comel tu. Waktu ni boleh juga ambil kapas sikit letak kat hidung dia. Tapi sekarang tak boleh lah, kesian. Buang ni masih ada. Kain yang separuh tadi kita lipat macam ni. Gulung-gulung-gulung, letak dekat bawah dagu dia. Untuk tutup bahagian mulut dia. Angkat kepala dia, letak selit saja. Tak payah ikat. Ketat tak bang? Tak payah ikat. Boleh? Boleh. Kita boleh dengar reaksi orang yang hidup. Kalau jenazah kita tak tahu ketat ke tidak ke, ni kita tahu. Boleh selesa dah handsome dah macam ni. Ambil celak, kalau letak celak ke, letak minyak wangi ke apa ke, ikut pada kita. Ya. Baik. Kalau jenazah perempuan pun aurat leher dia pun dah tutup dah. Tutup dah. Okey. Kemudian kita ambil kain. Biasanya orang tutup muka dengan kapas. Jadi bila orang lain datang nak tengok, kapas tu buka, dia akan melekat kat muka mayat. Jadi kita tak payah letak kapas dulu, letak kain, kemudian kapas. Kain ni kita tutup mayat. Macam ni. Kalau orang datang nak tengok, selakkan kain sekali. Maka kapas tak melekat kat muka. Okey, macam ni kaedah dia. Kemudian baru kita kafankan mayat. Tapi kerana dia masih hidup, kita buka kapas ni. Kesian dia kan. Okey. Baik. Baru nak ikat ni. Tapi tangan, kaki, lutut tak perlu ikat. Waktu kafan dia tidak ada ikatan dalaman. Ikatan ni hanya sebelum mandi tadi dia. Ya, sebab kita ni bila dah ikat kain kafan, kain tali yang luar ni pun kita akan longgarkan dalam kubur. Macam mana kita nak buka ikatan dalam ni kalau dalam kubur nanti? Jadi tak perlu ikat. Okey. Ambil kain daripada belah kiri, tutup mayat. Tutup, selitkan tepi ni. Jangan terlalu ketat. Kita letak saja. Yang ni kita tutup muka lah. Tapi dia hidup lagi. Tak boleh tak boleh. Rumah nanti 302 jadi intikam. Okey. Sebelah kanan. Kiri kemudian kanan. Sebab tu kita guna yang benang tadi tu yang teroyak tadi sebelah kiri. Dua. Satu je. Jadi kawasan yang kita tak koyak buat tali tadi di sebelah kanan. Jadi kekemasan. Okey. Abang kumpul. Buat tadi. Jatuh. Okey. Dia jangan ketat. Ada setengah orang dia nak buat macam tegang. Ketat. Dia buat tadi. Sakit tak? Okey. Tak. Dia tahan tu. Pasal kita tak buat betul-betul. Letak sahaja. Letak, selitkan tepi. Macam tu. Okey. Jangan buat ketat-ketat. Okey. Kemudian kain yang sebelah sini pula. Okey. Tadi 7 lapis. 8, 9. Kain yang kedua pula 10, 11. 11 lapisan dah tutup atas badan mayat.
Okey, dah cukup dah tu. Menggunakan 10 meter kain saja. Okey, kiri dan kanan. Baik. Selitkan tepi, kemaskan. Kemudian kita ikat mayat. Ikatan mayat ni kita ikat di sebelah kiri mayat. Kenapa mayat ikat tepi? Sebab mengiring. Okey, bukan sebab dia ais dekat tepi Sebab kita akan mengiring mayat di dalam kubur sebelah kanan. Senang nak cabut. Ikatan jangan ketat sangat. Ikatan ni sekadar untuk mengelakkan kain terbuka. Kita ikat nipin je. Ikat. Okey. Bahagian tangan, bahagian kepala, bahagian pinggang. Dan bahagian lutut. Lutut. Okey, kita ikat ribbon sebab apa? Senang dalam kubur orang nak buka balik. Tak adalah menyumpah orang yang turun dalam kubur tu. Siapa lah ikat mati ni kan? Baik. Di atas ni kalau kita nak letak minyak wangi, minyak atar ke terpulang. Regis. Yang ni kita boleh buat bunga. Boleh buat bunga. Yang ni kita buat bunga. Buat sikit. Bukakan dia, buat macam dah sikit. Beban. Supaya nampak cantik sikit. Baik. Antara sunnahnya ialah ambil selai kain lagi, tutup atas badan mayat. Ini sunnah tasriyah. Tutup atas badan mayat. Okey. Kita akan buat macam ni. Kalau keluarga nak tengok, kita bagi dekat kaki. Baik. Dah selesai. Selesailah dia. Apa kita nak kata pada mayat ni? Baik. Dah ambil gambar dia dah? Boleh buat profile picture? Balik lah. Duduk satu rumah. Orang ni ada keluarga yang balik. Kau ni tak ada arwah ni kan. Okey, dah selesai lah kafan. Kita bawa lah ke tempat untuk solat. Kubur dah siap dah? Ya. Dah siap dah Nak lepas doa apa ni? Semua makan nasi. Semua makan nasi dulu. Banyak sangat. Okey boleh faham sini Okey, saya akan terangkan. Okey, saya buka dulu. Okey. Okey, sian. Buka balik. Kami dah profile kerja. Dah ambil dah profile kerja. Okey, saya akan terangkan pula rukun yang ketiga nanti. Rukun pun dah masuk dah. Buka semua. Okey. Ya Allah, panjang mesti orang ni. Aku mau pun tau. Alhamdulillah, ya Allah. Macam order ni. Untunglah dia tak buat ni akon. Okey, baik ya. Okey, baik. Kita dah selesai rukun pertama dan rukun kedua. Terus pada rukun yang ketiga, solat jenazah. Dalam bab solat jenazah, kita tahu 4 takbir. Niat sahaja aku solat ke atas jenazah ini 4 takbir makmum dalam masalah. Takbir Allahu Akbar. Takbir pertama baca surah Al-Fatihah. Cabut Takbir pertama baca surah Al-Fatihah. Sampai habis takbir kedua Allahu Akbar selawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai fil alamin hamid majid. Takbir yang ketiga Allahu Akbar, doa atas mayat. Kalau lelaki Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau jenazah perempuan Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau jenazah ramai
2 jenazah ataupun lebih. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau jenazah konten, tak. Macam mana? Allahumma ghafir lahum. Jangan jamakkan semua sekali ya. Tetap Allahumma ghafir lahu juga. Okey. Takbir yang keempat, Allahu Akbar. Tak tahu doa, diam saja. Sampai imam bagi salam, kita bagi salam. Kalau nak baca doa, doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau perempuan kalau ramai pun hum. Tapi kalau misal kata terlupa, saya belajar ingat, saya buat lupa. Allahumma la haula wa la lain lagi. Dia try lagi. Allahumma laka sumtu. Jauh lagi dah. Macam mana nak buat ni? Terlupa blank. Tak payah baca. Nak baca dah baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Selesai. Habis. Bolehlah dapat pahala 1 qiraat. Siapa yang mendirikan solat jenazah, pahala baginya 1 qiraat. Siapa yang ikut jenazah sampai ke kubur, pahala lagi 1 qiraat. Sahabat tadi, ya Rasulullah, qiraat tu macam mana? Qiraat tu pahala sebesar Uhud. Bukit Uhud yang panjang lebar besar tu, itu pahala untuk orang yang solat jenazah saja. Itu pahala untuk orang yang ikut jenazah ke kubur. Bayangkan tuan-tuan, solat jenazah benda yang simple, mengiringi jenazah benda simple, pahala sebesar itu. Apatah lagi pahala bagi orang yang memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, memikul jenazah, mengebumikan jenazah, lagi berat kerja dia. Maka pahalanya jauh lagi besar daripada solat dan juga mengiringi tadi. Sebab itulah fardu kifayah ini, buku sajarah ini adalah lubuk pahala untuk semua orang. Jangan kita tinggalkan. Dengar orang meninggal, terus join. Aku nak dapat pahala. Macam tu. Jangan fikir takut. Aku nakkan pahala. Banyak pahala kat sini. Share sikit seorang pahala-pahala. Kau potong kehidupan, kau mandi, kau tolong angkat jenazah. Tapi tak ada lah orang mati. Tak ada orang mati. Cik mana? Nak cek pahala macam mana? Tak ada orang mati ke minggu ni kan? Jadi insya-Allah dapat pahala kat situ. Baik, takbir rukun yang keempat. Rukun keempat, waktu kebumikan jenazah, bagaimana kaedah dia? Jenazah akan diambil, 3 orang akan duduk menghadap kiblat. Katakanlah sana kiblat. 1, 2, 3 menyambut. Dia menyambut kaedah yang sesuai ialah tangan kanan di bawah, tangan kiri di atas. Jadi bila dia sambut jenazah dari atas, automatik dia akan mudah mengiringkan jenazah terus ke kiblat. Kalau lahat dekat tengah, ada kubur lahat tepi, maka kita senang nak masukkan dia kat tepi, terus mengiring. Ada yang lahat dia keranda, masukkan dalam keranda, kita ngiringkan siap-siap. Jadi dah letak jenazah kat tepi tu, kita buka yang bahagian depan tadi tu, buka kepala dia, buka ikatan kepala, nampakkan muka dia supaya dapat cium dinding tanah. Ini adab pada mayat. Adapun bukanlah hukum wajib. Wajib ialah mengiringkan saja. Buka muka tak wajib, tapi adab kita pada mayat, ya. Ambil tanah sikit, letak kat hidung dia, tutup. Tutup kain kat atas sikit, barulah kita turunkan ambil tanah sikit, letak kat belakang badan dia. Sendal, buat bola-bola kan. Buka ikatan dia, semua ikatan dia semua longgarkan. Tali tu biar situ, jangan buat atas, biar situ hak dia. Kemudian baru papalah diturunkan, papalah tengah atau papalah tepi ataupun keranda. Kalau lahat tengah dan lahat keranda, bila kita nak turunkan tanah yang pertama, pastikan kita lapikkan sedikit kain ke, cikar ke, daun pisang ke. Tujuannya untuk mengelakkan tanah tadi buat bunyi, jatuh kan. Sebab itu adab pada mayat. Pendengaran mayat tu dikembalikan semula. Ni hadis, dia boleh dengar apa yang berlaku. Maka kita tak nak dia takut, kita hormat pada dia, maka lapik. Bila tanah tu dah tutup atas papan lahat, dah kemas, baru kita turunkan tanah macam biasa. Tarik keluar tikar tadi, tinggikan sejengkal, buat bukit sikit sejengkal di sunnah dia. Selesailah urusan jenazah. Nak baca talqin ke, tahlil ke, nak siram air ke, tu terpulang pada masing-masing, ya. Baik, selesailah dalam bab urusan jenazah kita hari ini. Ada soalan? Tak. Biasanya keadaan cuaca subuh ataupun nanti awal malam, kita kena nak bumikan jenazah.
belum lebih kurang 3 suku dah nak penuh tanah. Dia boleh mula majlis tauhid. Oh, sebabkan dah gelap dah ni. Dah. Maghrib dah ni. Ya. Boleh, tak ada masalah. Sebenarnya talqin tu dah boleh mula sejurus jenazah turun. Ya. Dah turun, dah tutup melahat, kita dah boleh baca dah. Kadang-kadang orang siap betul orang ni. Sebab apa? Orang tak nak buat waktu tengah kabut, waktu tu orang tengah kalut, bising-bising kan. Jadi biarlah dah tenang tu baru kita baca. Tapi kalau kita nak buat daripada the start kabut sana tu pun dah boleh dah. Tu pun dah boleh dah, insya-Allah. Ada soalan lain? Tak tanya. Ada tak kita nak bumikan mayat waktu yang diharamkan? Waktu diharamkan? Baik. Dia tidak ada waktu yang diharamkan secara mutlak, ya. Melainkan waktu yang makruh. Makna makruh tak sesuai lah. Antaranya waktu maghrib. Kerana maghrib ni singkat. Jadi bimbang mungkin orang yang bertugas tu tak sempat nak kejar maghrib. Kemudian waktu tengah hari panas. Jadi bila panas kita kubur jenazah ni, kita bimbang tak ada ramai yang nak ikut jenazah nak ke bumi. Tak ramai orang sebab panas. Ikhlas kurang. Panas ikhlas. Orang pun jangan cepatlah sikit, orang pun dah tak selesa kan. Jadi kebaikan tu tak dapatlah situ. Ataupun tengah malam. Tengah malam ni tak ramai orang yang boleh ikut ke kubur. Jadi manfaat untuk solat jenazah, untuk uruskan ke kubur tu tak dapat sangat. Jadi tu antara waktu-waktu yang tak berapa digalakkan lah, ya. Adapun kata haram tu tidak adalah yang total. Ya, Allah Alam. Ada soalan lain? Baik. Okey, kalau tak ada soalan, sekarang pukul 12.25. Seperti mana yang saya janjikan, kita akan tunjukkan satu video bagaimana pengawitan mayat. Tapi sebelum tu saya kena off dulu live kita ni kat mana? Facebook dan IG. Facebook IG. Tuan-tuan boleh tengok balik rakaman ceramah ni dengan kursus ni melalui Facebook dan Instagram Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia. Boleh like, boleh follow situ, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia. Okey, insya-Allah sekadar itu daripada saya. Ni untuk yang ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.